Assalamualaikum. Jom hari ni kita masak nasi minyak ala-ala style mama. Daging masak berempah dan pastinya ada bawang dadih. Okey, jadi inilah bahan-bahannya untuk masak nasi minyak. Okey, bawang 1 biji, tomato 1 biji, ada ketumbar ikutlah kesukaan. Okey, tapi jangan banyak sangat. Okey, bahan-bahan rempah. Okey, seperti biasalah kita ada ketumbar, okey, dan ada cili besar merah 2. Lepas tu kita gunakan serai 2. Okey, ini sebenarnya semua bahan-bahan utama untuk masak nasi minyak. Okey, sekarang ni saya dah potongkan dah semua ni. Bawang dah potong, semua dah saya sediakan untuk senang saya nak masak. Okey, jadi sekarang ni untuk yang nasi minyak ni sepastinya mestilah ada minyak sapi. Saya guna minyak sapi ghee, iaitu ghee Veda. Yang ni saya beli dekat KL lah. Okey, jom kita masak. Okey, masukkan sesedu minyak sapi. Okey, dan sedikit minyak masak. Dan masukkan bahan-bahan rempah dan ikuti dengan bawang. Okey, kita kacau-kacau. Okey, sehingga ditukar warna macam kekuningan. Okey, kita kacau-kacau dulu. Okey, dan kita masukkan garam. Okey, kita masukkan garam ni untuk dia lebih cepat bawang tu masak. Okey, dan kita kacau-kacau. Okey, garam tu ikut kesukaan masing-masing lah, tapi jangan terlalu lebih garam, nanti masin pula nasi minyak. Okey, kita kacau-kacau. Okey, dan kat sini saya nak bagi tahu yang pasal halia dengan bawang putih ni. Selalunya saya akan jadikan dia satu paste. Okey, masukkan dalam 1,5 sudu. Jangan banyak sangat, nanti ada bau kuat sangat, nanti bau halia nanti dekat nasi minyak. Okey, 1,5 sudu pun dah cukup. Okey, dan kita kacau-kacau. Okey, dan seterusnya kita masukkan pula serai. Okey, serai ni bagi dia lagi wangi nasi minyak ni. Okey, tu yang semua ni bahan penting sebenarnya. Okey, kita masukkan serai 2. Okey, yang tu, dan kita kacau-kacau. Okey, senang je. Saya rasa budak-budak sekolah rendah ke budak-budak sekolah menengah pun pandai boleh buat dah nasi minyak. Okey, dan seterusnya kita ikut dengan cili. Masukkan cili dan kita kacau, dan tomato. Okey, dan sekali tomato ni cepat kita masukkan supaya dia tak adalah cepat orang kata apa tu macam tergaring sangat lah. So kalau kita masukkan tomato ni, dia akan lebih keluarkan banyak air kat tomato ni, dan dia akan nampak lebih menarik lah. Okey, kita kacau-kacau. Okey, dan seterusnya kita dah boleh masukkan akhir sekali daun ketumbar. Okey, daun ketumbar ni saya masukkan banyak sikit sebab nanti kan nasi lagi wangi kan, lagi best. Okey, dan seterusnya lepas dah masukkan daun ketumbar, lepas tu kita kacau dalam 2 minit. Okey, kalau boleh tutuplah dengan penutup sekejap. Okey, bagi dia masak cepat sikit lah. Ada cili-cili tu, tomato tu, dah ketumbar kan, bagi dia masak cepat sikit. Okey, kita tunggu. Okey, ini suami saya tolong ambilkan gambar. Kalau saya seorang je memang susah lah, nak kacau lagi, nak masukkan bahan lagi. Okey, lepas tu saya dah buka dah penutup tu, dah tunggu 2 minit. Okey, dan sekarang ni kita masukkan pula nasi biryani. Okey, nasi biryani ni saya guna nasi Pusa Gold. Okey, mana-mana pun lah nasi ni boleh kita dapat. Okey, untuk nasi minyak ni memang sedap lah kita buat untuk nasi minyak ke nasi biryani ke kan. Okey, maksud saya sekarang hari ni kita ambil dalam 1 cawan. Okey, sekarang ni apa rahsia beras ni? Sebelum saya nak masukkan beras ni, saya dah rendam dah. Saya dah rendam dalam 15 hingga 20 minit. Bagi dia lembut sikit, baru kita masukkan beras ni. Okey, okey, kita masukkan sedikit-sedikit. Okey, jangan masuk dengan air sekali tau. Okey, bagi tadah air tu betul-betul, baru masukkan. Okey, dan 1 cawan beras ni saya guna dalam 1,5 cawan air. Okey, kita masukkan semuanya. Okey, dan inilah sukatan dia. Okey, 1 cawan. Okey,
Okey, dan saya akan ambil lagi dalam setengah cawan. Jangan air tu kurang sangat, nanti nasi tak masak. Ikut sukatan. Kalau tak pandai boleh je tanya dengan mak-mak ke nenek kan pandai. Okey, dah masukkan. Kita kacau sekejap Jangan kacau lama-lama, takut beras tu pecah. Okey, kita ambil dari bawah dan naik ke atas. Okey, kita kacau. Okey, ini anak saya dah kacau-kacau dah, sebab tu dah kamera pun dah lari dah. Okey, dan sekarang ni jom kita sekarang masak untuk daging pula. Daging masak berempah. Okey, daging masak berempah ni senang je. Masukkan ghee sikit, masukkan minyak sikit pun, atau masak ghee pun tak apa, atau minyak masak je pun dah cukup. Okey, sekarang ni bawang ni banyak. Okey, saya masukkan dalam 2,5 bawang. Okey, memang bawang ni kalau untuk daging masak berempah ni bawang kena banyak. Okey, baru dia sedap. Okey, sebab saya buat style mamak ni. Okey, dah. Okey, sekarang ni bawang tu dah betul-betul. Kalau cik tengok kat situ, warna ni dah kuning-kuning coklat-coklat. Okey, lepas tu saya dah masukkan tadi garam. Okey, sekarang ni masukkan pula halia dengan bawang putih punya ni. Dia punya paste Okey, kacau. Kalau cik tengok kat situ, bawang pun dia warna-warna merah, dah macam warna coklat kan. Dia kena layu-layu macam tu baru sedap daging masak berempah ni. Okey, kacau. Okey, saya lupa nak bagi tahu. Sebelum cik masukkan bawang tadi, masukkan bahan rempah yang tadi kita masukkan dalam nasi minyak kan. Masukkan sama sekali. Lepas tu bawang, lepas tu dengan garam, lepas tu dengan halia dengan bawang putih punya paste. Lepas tu dah masak, masukkan cili. Cili saya masuk dalam 2 biji. Okey, tomato saya masuk dalam 1 biji tu kan ada besar kan, ada tomato yang besar, 1 pun dah cukup. Kalau kecil sangat masuk dalam 2,5 tomato atau 2 biji tomato. Okey, kita kacau. Okey, dia kena macam betul-betul layu lah semua tu. Maksudnya tomato tu kena lenye-lenye. Okey, lepas tu cili dia pun kena betul-betul dah hancur-hancur. Okey, dia kena cantik lah warna dia. Kalau cik tengok kat situ pun dah nampak kan. Saya tengok pun dah terliur dah nak makan dah. Lepas tu masukkan sedikit serbuk kuning. Jangan banyak sangat, nanti kuning sangat. Nanti tak nampak lah masak berempah tu. Okey, nasi dia punya serbuk kuning sikit, serbuk cili dalam 2 sudu. Okey, 2 sudu boleh ataupun 1,5 sudu, ikutilah kepedasan kan. Okey, kat sini pun anak-anak nak makan, jadi saya masukkan pun ikut agak-agak kesukatan kepedasan tu. Lepas tu satu lagi saya masukkan kari daging babas Okey, kari daging saya macam 2 sudu dan serbuk dalam ketumbar Okey, dan kacau-kacau. Dan ketumbar serbuk tu dalam 1,5 sudu ataupun 1 sudu besar lah. Okey, kacau. Kalau nampak dia pekat sangat, masukkan air daging tu daging yang kita dah rebus tadi tu. Air tu jangan buang, stok tu sedap. Okey, air tu kita masukkan sikit-sikit dalam dia punya daging yang kita masak tu. Okey, satu lagi sekarang ni kita masukkan dadih. Okey, dadih ni saya beli yang biasa-biasa yang jual dekat kedai-kedai India tu, yang dalam plastik tu. Okey, masukkan dalam setengah cawan lah. Okey, dan kita boleh perah dengan limau sekali. Limau tu saya ambil dalam setengah biji limau Okey, dan kita dah masukkan, kita kacau-kacau. Okey, dah kacau. Tunggu dia bau dia naik, tunggu pecah minyak dia kan. Okey, tunggu sekejap. Dah ada dia punya tu dah berbuih-buih dah. Okey, dan sekarang ni kita masukkan daging. Okey, tengok tu daging tu saya dah rebus dah. Saya rebus tu masukkan sedikit serbuk kuning, halia dengan bawang putih dengan sedikit garam. Okey, kita kacau. Okey, kita kacau. Nak tunggu dia nak masak lagi. Okey, kita kacau dulu. Okey, kita kacau. Maklum dah sakit tekak ni. Okey, kita dah kacau. Lepas tu kita tunggu dia bau dia naik, kita tutup sekejap dengan penutup. Last tu kita masukkan daun ketumbar
Pastinya kalau masak-masakan style-style mamak ni mesti ada daun ketumbar, ada bahan-bahan rempah. Sebab kan ala-ala macam masak di India kan. Okey, lepas tu kita kacau dia. Tu air stok yang daging tu. Okey, kita masukkan sedikit. Okey, tak naklah dia nanti terlalu pekat, takut dia ni tak ada air pun nanti dia terlekat dekat dalam periuk tu kan. Okey, kita kacau dia. Kacau-kacau. Time-time ni boleh dah kita tolong rasa-rasa lah dulu kan. Dia punya rasa dia ada garam ke, tak cukup garam ke. Kat sini saya masukkan terung terung dah pula. Kat sini saya masukkan potato. Okey, kacau. Tak masuk potato pun tak apa, tak kisah. Ikut kesukaan masing-masing. Okey. Saya dah masukkan. Lepas tu tunggu je dia berbuih-buih tu memang dia nak tahap nak kita nak masak daging lah. Okey, yang ni pula kalau cik tengok saya dah buat dah bawang, daun ketumbar, cili dengan garam dengan susu daging. Itu saja hari ini masakan. Okey, sekian, terima kasih.